Assalamualaikum. Saya Nurul Huda binti Muhammad dari kelas PM3 akan menerangkan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan berharga bagi masyarakat Melayu. Dalam usaha memartabatkan bahasa ini, peranan tokoh-tokoh tertentu menjadi sangat penting. Mereka bukan sahaja sebagai penggerak dan pemimpin dalam dunia penulisan dan kesusasteraan, tetapi sebagai pejuang yang memperjuangkan hak dan kedudukan bahasa Melayu di persada global. Melalui karya-karya mereka, tokoh-tokoh ini telah memberi inspirasi kepada generasi muda untuk mencintai dan menggunakan bahasa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan. Mereka juga berperanan dalam pengembangan bahasa ini melalui pendidikan, media dan pemeliharaan tradisi. Dengan komitmen dan usaha yang berterusan, tokoh-tokoh ini telah membantu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang dihormati dan dipandang tinggi, sekaligus memastikan kelangsungan dalam dunia yang semakin mencabar. Baiklah, gambar ini merupakan dua tokoh yang saya pilih, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar dan Zainal Abidin bin Ahmad atau dikenali sebagai Zakbar. Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar. Baiklah, saya akan menerangkan latar belakang beliau. Beliau dilahirkan di Jitra, Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam perancangan bahasa. Beliau pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik di Timbalan Naib Kaunselor di Universiti Malaysia. Beliau juga merupakan individu di Malaysia yang paling lama memegang jawatan sebagai profesor. Beliau pernah menjadi pengarah dan penyandang pertama kursi Zakbar Institusi Peradaban Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak Disember 2001 hingga Ogos 2005. Asma Haji Omar juga merupakan anggota Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu. Pada tahun 2000, beliau dianugerahi gelaran doktor persuratan daripada Universiti Malaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Asma Haji Omar juga banyak menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Asma Haji Omar telah dianugerahi Anugerah Akademik Negara 2011 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jawatan sebagai profesor merupakan jawatan yang tertinggi di universiti dan mula dipegang oleh beliau sejak berusia 36 tahun hingga beliau bersara wajib pada usia mencecah 65 tahun. Baiklah, ini merupakan peranan Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah banyak menghasilkan kajian dan penulisan tentang bahasa Melayu yang telah menjadi rujukan buat masyarakat pada waktu kini. Antara penulisan beliau yang terpenting ialah pada tahun 1968, beliau telah mencipta morfologi dan sintaksis bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia iaitu satu perbandingan linguistik. Pada tahun 1982 pula, beliau telah membuat satu buku Nahu Melayu Mutakhir dan Bahasa Melayu Saintifik pada tahun 1987 dan pada tahun 2008 Ensiklopedia Bahasa Melayu dan Nahu Kemas Kini. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Beliau merupakan penterjemahan Kamus Bahasa Inggeris Oxford Advanced Linear Dictionary ke dalam bahasa Melayu yang mengambil masa 5 tahun. Beliau juga telah menerbitkan 45 buah akademik berkenaan linguistik yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, kita pergi pula kepada pemikiran Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Menurut Asma Haji Omar 2008, susun galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah etimologi.
Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Seterusnya, Asmah Haji Omar juga meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman orang-orang yang Melayu yang terakam dalam bahasanya melalui penelitian terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam pertuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Penelitian mengenai bahasa kanak-kanak itu dilakukan secara empiris dan perbincangan tertumpu pada pelbagai unit dan fungsi bahasa. Beberapa penemuan beliau terhadap bahasa subjek penyelidikan sesuai dengan sesuatu yang terdapat dalam bahasa lain tetapi terdapat perbezaan khususnya dalam penggunaan sistem bahasa secara kronologi iaitu menurut peredaran masa sesuai dengan peningkatan usia kanak-kanak. Beliau melihat pemikiran orang Melayu dalam perhitungan konsep-konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bahasa tulisan iaitu dalam soal peperiksaan. Seterusnya, pemikiran tentang nahu dan tata bahasa. Asmah Haji Omar dapat mengesain beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Sa'bar tentang sistem ejaan Melayu, iaitu yang pertama ialah keutamaan ucapan di atas tulisan, kewujudan bunyi mendahului tulisan. Yang kedua ialah huruf sebagai lambang bunyi. Dan yang terakhir ialah hubungan antara fikiran mekanisme bahasa. Asmah merupakan penulisan bahasa Melayu yang menerapkan nahu struktural. Sebagai contoh melalui bukunya Nahu Melayu Mutakhir 1982 dan Nahu Kemaskini pada tahun 2008, iaitu yang membentangkan tentang huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan nahu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Menurut Asmah, ayat adalah unit tertinggi dalam tata bahasa bahasa Melayu. Ayat mestilah dimulai dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap. Pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Asmah Haji Omar pada 2002 menyatakan pengertian setia bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setiap bahasa tidaklah bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupannya sehari-hari dan menyisihkan bahasa yang lain. Setiap bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Pemikiran tentang wacana. Menurut pandangan Asmah Haji Omar 2006, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Dengan itu, pembahagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik dalam golongan penulisan deskriptif tidak begitu tepat. Asmah 2006 memaparkan pemikirannya melalui teori-teori di sebalik proses kreatif itu dan memberi panduan penggunaan berbagai-bagai strategi dalam penghasilan wacana akademik yang baik. Pedoman tersebut merupakan satu peringkat peraturan tentang cara mengeja bagi pedoman umum ejaan dan cara membentuk istilah bagi pedoman umum pembentukan istilah. Seterusnya, wacana temuduga dan wawancara. Wacana temuduga dan wawancara edisi kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temuduga dan wawancara. Tujuan wacana temuduga dan wawancara dilaksanakan adalah untuk memberi huraian dan penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temuduga dan wawancara. Seterusnya, tokoh Zainal Abidin bin Ahmad. Ini merupakan latar belakang beliau. Zainal Abidin bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Beliau menggunakan 4 nama samaran iaitu Zakbar, Anak Melayu Jati, Patriot dan Zai Penjelmaan.
merupakan seorang sastrawan bahasa Melayu dan pemikir keturunan Minangkabau dan Bugis yang giat menulis sekitar tahun 1940. Beliau merupakan salah seorang budak kampung yang berjaya meletakkan dirinya sebagai seorang tokoh yang terkemuka dalam sejarah Malaysia. Beliau merupakan seorang cendekiawan Melayu yang dihormati dan selama hampir 40 tahun aktif dalam kegiatan penulisan termasuklah penterjemahan. Ini merupakan peranan Sabah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau menghasilkan buku tata bahasa-bahasa Melayu yang bertajuk Buku Pelita Bahasa Melayu dalam 3 penggal. Penggal pertama pada tahun 1940. Pelita Bahasa Melayu yang pertama ini membincangkan aspek fonologi dan tata bahasa, manakala penggal kedua pula pada tahun 1946 dan penggal ketiga pada tahun 1949 yang menceritakan yang mengandungi latihan kebahasaan. Dalam penghantar kitab ini, beliau menzahirkan harapannya kiranya karangannya ini dapat menghidupkan dan mengilhamkan kecintaan yang mendalam terhadap bahasa dalam kalangan anak-anak Melayu di samping menghargai dan merasai keindahan bahasa ibunda. Zabah juga memperjuangkan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Beliau juga merupakan tunjang utama semasa penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, Zabah juga menyeragamkan ejaan bahasa Melayu. Zabah terlibat dalam usaha menyusun dan menyeragamkan ejaan bahasa Melayu. Dengan adanya ejaan yang seragam, bahasa Melayu menjadi lebih mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang mereka. Seterusnya, Zabah turut menghasilkan beberapa karya penting yang lain untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran baharu terhadap bahasa, khususnya berkaitan nahu, ejaan Jawi dan latihan kepengarangan yang asas menerusi beberapa karya lain. Antara karyanya ialah termasuklah Ilmu Bahasa Melayu pada tahun 1927, Ilmu Mengarang Melayu pada tahun 1934 dan Rahsia Ejaan Jawi. Karangan sebagai wacana. Ini merupakan pemikiran Zabah. Zabah melihat karangan sebagai wacana, yakni wacana bertulis yang berbeza dengan wacana lisan. Karya-karya Zabah dikatakan penting kerana telah meletakkan asas pengetahuan bahasa Melayu dari berbagai-bagai segi. Berikut merupakan antara karangan-karangan Zabah. Yang pertama, Pelita Bahasa Melayu 2 Rumi memberi latihan mengarang bagi darjah rendah. Pelita Bahasa Melayu 3 Rumi bicara mengarang bagi darjah tinggi. Yang seterusnya, Ilmu Mengarang Melayu Jawi yang bicara mengarang bagi penuntut-penuntut di kolej. Nahu dan tata bahasa. Zabah dengan jelas membezakan pengetahuan nahu dengan kemahiran bahasa. Pandai menggunakan bahasa tidak semestinya pandai menjelaskan hal-hal yang berhubung dengan nahu. Untuk belajar bahasa, orang tidak perlu terlebih dahulu belajar tentang seluk-beluk nahu. Zabah melihat penggunaan bahasa sebagai satu kemahiran dan kemahiran memerlukan latihan. Kemahiran dalam penggunaan bahasa setiap hari itu dilanjutkan kepada kemahiran mengarang. Menurut Zabah, di dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu edisi Ejaan Rumi Baharu, dengan adanya ilmu nahu, penggunaan bahasa boleh mendalami lagi hal ehwal bahasa mereka. Pada peringkat belajar bahasa asing, nahu perlu diutamakan supaya jangan terikut dengan kaedah nahu bahasa sendiri. Jilid itu dari segi rangka asasnya sudah lengkap dan menyeluruh sesuai dengan saranannya agar orang selepasnya menokok tambah mana-mana yang tidak lengkap. Analisis Zabah tentang tata bahasa dapat dibahagikan kepada dua komponen utama, iaitu morfologi dan sintaksis. Baiklah, ini merupakan banding beza peranan antara kedua-dua tokoh tersebut. Bersamaan, kedua-dua tokoh ini berperanan dalam penyelidikan dan pengajian bahasa.
Tokoh-tokoh ini juga berperanan dalam pendidikan dan penyebaran ilmu kerana mereka merupakan seorang pendidik yang bergelar guru dan pensyarah. Yang terakhir ialah meningkatkan status bahasa Melayu di peringkat antarabangsa, memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia luar melalui penulisan dan penyebaran ilmu. Ini merupakan banding beza peranan antara Asmah Haji Omar dan Zainal Abidin. Asmah Haji Omar fokus kepada kajian linguistik moden dan penggunaan bahasa Melayu secara saintifik dan menekankan pendidikan tinggi dan penyelidikan dalam bidang linguistik serta mempopularkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah. Yang terakhir ialah mengembangkan analisis linguistik bahasa Melayu dari segi morfologi, sintaksis dan fonologi. Manakala Zainal Abidin atau dikenali sebagai Sabah, dia lebih fokus kepada pemurnian dan standardisasi bahasa Melayu, termasuk penyusunan sistem ejaan yang lebih tersusun. Dia terlibat dalam pendidikan bahasa di kalangan masyarakat umum dan memartabatkan bahasa Melayu dalam konteks perjuangan kebangsaan. Dia juga menulis buku seperti Pelita Bahasa untuk memperkenalkan kaedah penulisan yang lebih sistematik. Banding beza pemikiran persamaan. Perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini memperjuangkan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-duanya berpegang pada prinsip yang sama iaitu bahasa Melayu harus diangkat dan dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmiah. Mereka percaya bahawa bahasa Melayu mempunyai potensi untuk digunakan dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, sains, teknologi dan urusan rasmi. Seterusnya, pentingnya penggunaan bahasa yang betul dan standard. Zakbar berusaha menstandardkan ejaan dan tata bahasa Melayu. Sementara pula, Asmah memperkenalkan pendekatan linguistik moden untuk memastikan penggunaan bahasa yang tepat dan konsisten dalam memastikan kelancaran komunikasi dan agar bahasa Melayu tidak dianggap sebagai bahasa yang rendah. Ini merupakan banding beza pemikiran dari sudut perbezaan. Bagi Asmah Haji Omar, pendekatan fokus kepada linguistik moden dan kajian saintifik bahasa Melayu seperti struktur bahasa dan teori linguistik. Maklumatnya ialah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah yang digunakan dalam bidang sains dan penyelidikan. Dalam bidang pendidikan pula, menekankan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi dan penyelidikan akademik. Sumbangannya untuk membangunkan kajian linguistik bahasa Melayu agar setara dengan bahasa dunia lain dalam konteks akademik. Menurut Zakbar pula, fokus kepada pemurnian, standardisasi dan penyusunan ejaan bahasa Melayu agar lebih seragam dan betul. Maklumatnya ialah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai identiti kebangsaan dan alat perpaduan bangsa. Pendidikan pula untuk menekankan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan umum dan media. Sumbangannya ialah untuk meningkatkan keseragaman ejaan dan tata bahasa untuk kegunaan rasmi dan pendidikan. Kesimpulannya ialah tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam mengekalkan dan mengembangkan nilai budaya serta identiti kebangsaan Malaysia. Mereka bukan sahaja menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Melayu yang betul dan profesional tetapi juga memperkaya sastra serta ilmu dalam bahasa Melayu. Usaha tokoh-tokoh ini memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu dan alat perpaduan rakyat pelbagai kaum. Perjuangan mereka memastikan bahasa Melayu terus dihargai, relevan dan mampu berkembang seiring dengan perubahan zaman sekaligus memperkukuhkan jati diri generasi akan datang. Ini merupakan sumber rujukan sepanjang saya melakukan kajian ini. Sekian, terima kasih.